Alright, semalam saya cerita pasal Fahmi Rafidah marah Fahmi kan. Dia kata akaun Facebook dia di-skat. Kemudian Johan Jaafar pun kata Fahmi patut minta maaf. Saya kata sebenarnya Fahmi tak ada kena-mengena dengan Fahmi Fazil. Rafidah, Fahmi kata dia tak terlibat isu Facebook, hantaran Facebook di-skat. Bekas Menteri Rafidah Aziz berkata Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menjelaskan kepadanya yang dia tidak mengeluarkan sebarang arahan untuk menjegat satu hantaran Facebooknya. Istilah Rafidah mendakwa media sosial ditapis setelah salah satu hantarannya pada 27 Februari mengenai IJN disekat daripada halayak di Malaysia. Dia kata dia tidak terlibat dalam arahan untuk sekatan. Baik. Saya nak ceritalah sikit. Sebenarnya, betul, SKMM tak boleh sekat pun. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia di bawah YB Fahmi Fazil tak boleh sekat. Dia boleh cadangkan, kalau dia nak, cadangkan kepada social media ini untuk sekat akaun-akaun. Dan mereka kena justifikasikan. Contohnya, benda itu teroris ke, dia melibatkan kanak-kanak ke, sesuatu dengannya. So, dia kena justify. Kalau tak ada justification, social media dia tak akan buat. Dia akan takkan terlibat nak buat benda-benda, apa orang kata, nak sekat dan sebagainya. Tetapi, kalau ada komplain ataupun ada trigger AI dia ada AI dia sendiri yang trigger perkataan-perkataan yang tak sepatutnya ataupun report daripada user, maka berkemungkinan itu boleh menyebabkan dia kena sekat. Tak semestinya dia kena mengena dengan YB. Jadi itu perkara yang kita kena perlu faham dan prosedur yang kita kena perlu tahu. So itu saya kata semalam. Terlebih dah tu. Alright, terlebih sudah. Okay. Last kali sebelum saya pergi kepada SST tuan-tuan, cerita SST tu. Aku bagi pendek je cerita SST. Taklah pendek. Panjang juga cerita SST tu kan. Right. BN sedia letak calon jika 6 kerusi Parlimen Bersatu dikosongkan. Barisan Nasional pada hari ini mengumumkan bersedia meletak calon bagi merebut kembali kerusi di sandang Ahli Parlimen Bersatu sekiranya pengosongan 6 kerusi berkenaan berlaku. Pengerusinya Datuk Seri Ahmad Zahid juga Timbalan Menteri berkata, Perdana Menteri berkata sebelum ini kerusi-kerusi itu disandang oleh Ahli Parlimen daripada BN. Kita akan mengadakan rundingan dengan kepimpinan Kerajaan Perpaduan untuk menentukan jika ada pengosongan kerusi itu. Pasti perundingan untuk mendapatkan semula kerusi tersebut akan memberi utamaan kepada calon UMNO dan BN, katanya. So, 6 calon tersebut daripada Kuala Kangsar, Labuan, Bukit Gantang, Jeli, Tanjung Karang dan juga Gua Musang. Bagaimanapun, Ahmad Zahid juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, beliau percaya peraturan Parlimen dan Perlembagaan Persekutuan tidak memperuntukkan ahli Parlimen Bersatu berkenaan boleh dikosongkan biarpun terdapat usaha daripada Bersatu supaya ia berlaku. Beliau berkata pindaan yang dilakukan Bersatu nampaknya seperti satu pembalasan kepada tindakan daripada pemimpinnya yang membawa masuk ahli Parlimen UMNO untuk menyertai parti berkenaan. Kini tanpa sebarang usaha pun daripada pihak UMNO dan BN, kita lihat 6 orang daripadanya telah menyokong Perdana Menteri. Okay. Dan Bukit Gantang mengatakan hari ini MP Bersatu terus sokong PM Sorong Anwar. ROS belum tentu lulus pindaan parti. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Hussein berkata tetap tidak berbelah bahagi dalam menyokong PMX dan berkata Ahli Parlimen Bersatu yang lain juga tidak perlu takut. Dia berkata peraturan baru Bersatu, dia kata peraturan Bersatu untuk menghalang wakil rakyat parti itu berpaling tadah dengan menukar sokongan sebenarnya tidak boleh menghalang Ahli Parlimen Bersatu daripada menyokong Anwar. Saya menyeru Ahli Parlimen Bersatu yang ada rancangan atau niat untuk bantu kawasan masing-masing, beri sokongan kepada PMX. Teruskan. Pindaan ini tidak boleh halang sokongan kepada PMX. Kalau perlembagaan ini belum lagi diluluskan oleh ROS dan boleh dibawa ke mahkamah untuk dicabar. Jangan putus asa, katanya. Saya dah sebut semalam bahawa even katakanlah pindaan tersebut berlaku, sebenarnya belum tentu daripada segi undang-undangnya bahawa ke-6 kerusi tersebut boleh dikosongkan. Ini berterima kasih juga kepada apa yang berlaku dan dilakukan oleh dilakukan oleh Bersatu sendiri. Undang-undang anti-lompat parti itu dibuat oleh Bersatu, dia tinggalkan loophole atau lakuna atau kekosongan itu. Tujuan dia adalah supaya pada PRU ke-15 penyokong-penyokong UMNO Pakatan Harapan boleh sokong mereka kalau tak cukup kerusi. Tetapi mereka lupa benda itu boleh makan diri. Sekarang ini keris senjata sudah makan tuan. So kalau dia buat pindaan tersebut, adakah terus gugur ke 6-6? Tak semestinya. Sebab mereka bawa perkara itu ke mahkamah
Dan bagi saya, pendapat saya, Tan Sri Joe akan cakap, kita tunggu keputusan mahkamah lah. Benda itu boleh pergi dilihat ke hadapan. Mungkin boleh apply kepada yang akan datang, yang nak lompat akan datang. Yang nak lompat akan datang boleh. Tapi yang yang sudah melompat, mungkin tak boleh apply. Jadi nasihat saya kepada penyokong ataupun ahli parlimen bersatu, sila sokong PMX sekarang. Ni promosi sebelum benda itu diluluskan, nyatakan sokongan anda kepada PMX sekarang, sebelum tamat tempohnya. Kan? Sebelum tamat tempohnya, nyatakan sokongan anda kepada PMX sekarang. Walaupun kita tak perlukan sokongan anda, tapi why not? Come on, nyatakan sokongan, teruskan. Alright, menarik tuan-tuan, menarik. Yes, itu dia pengkhianat akan dikhianati. Ya. Alright. Habis kat situ. Saya, yang ni terakhir ni saya nak buat cerita tentang SST tuan-tuan. Saya nak buat cerita tentang SST. Baik. Baru-baru ini kerajaan mengumumkan kenaikan SST ataupun cukai Sales and Service Tax kepada 8%. Terus semua orang assume, semua ni saya masukkan walaon lah, assume dan juga buat video. Tengok ini, semua barang akan naik kepada 8%. Kan? Barang akan mahal. Habislah kita. Semalam tadi ada orang buat TikTok, harga ayam sama je. Kenapa? Kenapa harga ayam sama je? Kenapa tak ada perubahan? Apa yang berlaku ni? Apa sebenarnya SST? Tu saya kata orang yang cakap tu pun dia tak reti, tapi dalam masa sama kita pun yang nak buat SST ni pun tak pandai nak menjelaskan apa itu SST. Itu masalah juga. Tahun 2014 dahulu saya adalah antara yang berceramah tentang apa itu GST. Okay. Alright. Now, kita kena faham ini dahulu. Pelaksanaan 8% itu hanya untuk service tax. SST ada dua elemen. Satu sales, satu service. Sales tu jualan. Service tu adalah perkhidmatan. So 8% ini hanya apply kepada service. Sales tak apply. Kerana apa? Sebab sales dia ada dua. Sales dia ada tax daripada 5% sehingga 10%. Kalau 8% turunlah maksudnya. So sales tak apply. Okay. Prinsip yang kedua kita kena faham adalah di dalam Sales Act, semua perkara di dalam jualan yang melibatkan jualan produk adalah taxable, melainkan yang dikecualikan oleh akta. Okay, saya ulang. Semua perkara adalah boleh cukai yang dalam jualan, melainkan barang-barang produk, melainkan yang dikecualikan oleh akta. Tetapi di dalam dalam Service Act, dalam akta perkhidmatan, semua perkhidmatan tidak ada cukai, melainkan yang disenaraikan oleh akta. So dia terbalik. Dalam sales tadi semua dicukaikan, kecuali yang dikecualikan. Tetapi dalam servis semua tak ada cukai, kecuali yang disenaraikan. Sebelum ini, cukai servis tu ada yang dah 6%. So bila dia naik 8, dia bukan naik 8%, dia naik 2%. Dan bukan pada semua servis. Bukan pada semua servis. Kita tengok. Alright, apa yang anda perlu tahu? Saya kata dia SST, Sales and Service Tax. Kita ada Service Tax 2018, Sales Tax 2018. Alright. Now, Section 8. Sekejap, saya besarkan benda ni. Okay. Dalam Section 8, Sales Tax, a tax to be known as sales tax shall be charged and levied on all taxable goods. Okay. What products are exempt? Apa benda yang tak taxable? Hanya yang tak taxable adalah sales tax yang tak taxable. Contohnya, live animal, fish, seafood, certain essential food items including meat, milk, egg, vegetable, fruit, bread, books, magazine, newspaper, journals and periodicals. Itu antara contoh yang tak kena tax. Lain tu banyakkannya kena tax. Itu service. Itu sales tax. Itu tax. Itu adalah sales tax. Tetapi dalam service tax 2024,
Dia ada grouping dia. Okay. Now, yang kena 8% adalah Group A, hotel, service apartment, bed and breakfast. Sebelum ini, dia 6%. Dia naik ke 8%. Group B, restoran, bus, coffee shop. Sebelum ini 6, naik ke 8. Group C, nightclubs, dance club, cabaret, wellness center, massage parlor. Kemudian dia nak propose kepada karaoke center. Yang ni naik 8%. Yang ni new tax. Yang ni sebelum ini tak ada tax, sekarang ni ada tax. Alright. Group D, private club, clubhouse, membership, profession, class. Itu 8%. Group E, golf course, golf driving range. Kenapa nak kena golf driving range ni is? Biasanya yang mainnya orang kaya. Sebelum ni tak ada tax, sekarang kita taxkan. Group F, lottery, gambling machine, game of chance. Kenapa tuan-tuan? Sebab sebelum ini tak ada tax. Atau 6%, saya tak ingat. So naikkan tax untuk mengurangkan orang daripada pergi berjudi. Secara legal. Group G, okay, yang ni semua profesional lah. Legislation, accounting, assessment, engineering, architecture, consulting, training. Ini semua kalau tak silap saya sebelum ini 6%. Kalau tak silap saya. Sekarang ini ditingkatkan kepada 8%, naik 2%. Credit card service, RM25 setahun, 8%. Kemudian takaful, telecommunication, semua. Kecuali space provider, parking vehicle, food and beverage, itu 6% remain. Okay. Kemudian ada expansion juga kepada brokerage, underwriting, sebagainya. Electricity hanya untuk penggunaan 600 kilowatt hour ke atas. Baru dia kena tax. 600 kilowatt hour ke atas. Kalau tuan-tuan tak guna lebih kurang dalam RM700, RM800 kot penggunaan sebulan. Kalau tuan-tuan tak guna itu, tak payah risau. Kemudian logistic service. Okay, yang ni logistic service ni. Alright. Logistic service. Okay, saya nak cerita logistic. Yang ini termasuk Lazada, Shopee dan sewaktu dengannya. Okay. Habislah barang-barang kita dalam Lazada, dalam Shopee ni semua mahal lepas ini, tuan-tuan. Saya kata tadi ini sales tax ke ini service tax? Saya kata tadi ini sales tax ke ini service tax? Ini adalah service tax. So yang ini 6% hanya untuk penghantaran. 8% untuk penghantaran. Bukan untuk produk. Produk tak tax dia sebagaimana yang sebelum ini kalau ada. LGV dan sebagainya. Kalau ada sebagaimana yang sebelum ini. Penghantaran itu. So katakanlah penghantaran itu RM5. Okay. Kalau 10%, 50 sen. So kalau RM5, 10%, so dia lebih kurang dalam 40 something sen. 40 sen kenaikan dia. So kena tambah RM5 40 sen. Itulah jumlah tax yang tuan-tuan kena bayar. Hanya untuk warehouse, penghantaran, shipping itu sahaja. Produk tak terlibat. Now, ada yang bising juga. Kenapa benda ni perlu ada is? Tuan-tuan, duit tu nak pergi ke mana? Tax ni nak pergi ke mana? Kita taxkan barang, kita nak pergi ke mana? Taxkan barang tu akhirnya masuk kepada subsidi, masuk kepada pembangunan, nak mengurangkan defisit perbelanjaan kita, menambahkan pendapatan kita. Dan dikatakan hasil daripada 8% ini, kita boleh meningkatkan pendapatan negara pada tahun hadapan 1%. Oh, 1% je is pendapatan kita 1 trillion. 1% tuan-tuan kira berapa? Oh, banyak tu tuan-tuan. Pendapatan negara kita 1 trillion. Yalah, 300,000 USD. 300,000 billion USD. Tambah 1%. Penting tuan-tuan. Tapi siapa yang kena ni semua? Allah. Reconnecting lah pula. Siapa yang kena? Siapa yang kena? Akhirnya siapa? Yang kena ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Threshold untuk yang mempunyai pendapatan 500,000 ke atas. Hanya untuk 500,000 ke atas sahaja. Kan? 500,000 ke atas sahaja. So, yang bawah 500,000 pendapatan, threshold 500,000 tidak perlu. Hanya yang 500,000 pendapatan ke atas. The threshold for total amount taxable service is set at 500,000 and above. Registration is required for all. So,
So kena apa orang kata, kena ni juga. Perlu juga untuk nak register, tetapi bila pendapatan 500,000 barulah dikatakan apa orang kata benda itu terlaksana.